Besarkan Allah, memuji Allah. Apa pun ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, usia umat kau tak panjang, pendek, sekitar 63 tahun. Maka suruhlah umat kau bermula daripada hari ini bertanam dengan satu tanaman akhirat. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia tanaman akhirat itu? Lalu kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Turas, kitab kuning, disebut setiap daripada potong kalimah yang diucap subhanallah, alhamdulillah tu, insya-Allah Allah akan kurniakan padanya sepohon daripada pohonan syurga. Maka banyakkanlah kita mengucap kalimah itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang telah memperjalankan hamba-Nya. Yang kedua, Allah Taala perjalankan Nabi. Bukan Nabi pergi sendiri. Bila Nabi diperjalankan, maka masanya diperjalankan. Macam kita naik kereta, tuan-tuan naik kereta daripada rumah tadi pergi ke masjid dalam tempoh masa sekitar 10 minit, 15 minit. Sebab tuan-tuan telah diperjalankan oleh kereta. Kita tekan minyak, duduk atas tekan minyak, kereta bawa kita. Jadi begitu juga bila Allah perjalankan Nabi, ini nak menguji iman. Daripada Masjidil Haram di Mekah, perjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang ketiga. Dalam dunia ni tempat yang paling baik, di antara tempat yang baik kita pergi ialah masjid-masjid. Masjid, dari masjid ke masjid. Bukan pasar lambat ke pasar-pasar lam. Pasar tani, pasar-pasar, tapi masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kata pada sebahagian daripada malam. Kenapa malam? Kenapa tak berlaku pada waktu siang? Kalau siang ni Isra dan Mi'raj, dia berlaku siang, senang orang nampak tu naik borak tu, pergi mana tu. Tapi berlaku pada waktu malam. Nak menguji iman kita. Adakah kita yakin atau kita tak yakin, kita percaya ke tak percaya kekuasaan Tuhan. Seperti mana hari ini kita yakin adanya virus COVID-19, walaupun tidak dapat dilihat dengan mata, maka kita kena yakin juga apa yang difirmankan oleh Allah tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari akhirat. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, agar kami memperlihatkan kepada kamu, kata Allah. Tujuan dia untuk perlihatkan kepada Nabi dan kepada kita sebahagian besar daripada kekuasaan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu yang sewaktu dengannya bila Nabi cerita aku diisrakan, pergi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, pergi lepas isyak. Khabarnya 2/3 daripada malam dan balik sebelum subuh. Maknanya sebegitu pantas pergi. Peristiwa berlaku sana, beradab kepada Allah, tema kefarduan solat, balik. Dan sebahagian nak uji iman kita tadi, sebegitu pantas tanda-tanda kekuasaan kami. Boleh sahaja Allah nak buat. Sebegitu juga wabak COVID-19, boleh saja Allah nak angkat pada bila-bila masa sahaja. Jadi sempena kita berada dalam bulan Rejab ni, khususnya pada tanggal 27 Rejab, ambil ibrah, pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Jangan hanya menjadi sebagai sejarah sahaja. Dalam perjalanan Nabi itu, Nabi bertemu dengan bermacam-macam jenis manusia. Dimulakan dengan seruan di kiri kanan jalan, di kiri, di kanan, di hadapan jalan, seruan jin, ifrit bawa api, seruan wanita cantik, muda bawa emas, penuh emas ni, seruan wanita tua. Itulah ujian dalam kita berjalan nak menuju kepada Allah ni tuan-tuan. Dalam kita nak menuju kepada keredaan Allah,
kita pasti akan menemui ujian-ujian tersebut. Sama ada ujian harta, ujian kekayaan, ujian anak penak, ujian jawatan, sahabat andai, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Maka panjang cerita tu, ada manusia, Nabi jumpa golongan manusia yang menggunting lidah dia. Lidah dia keluar, digunting lidah dia. Setiap kali digunting lidah dia panjang lagi. Digunting lagi lidah dia, keluar lagi, digunting, bergunting, digunting. Setiap masa digunting tu lidah dia keluar. Maka Nabi tanya, siapa dia Jibril? Kata Jibril, inilah gambaran balasan seksa yang akan ditimpa atas umat engkau ni yang suka menabur fitnah. Makan daging yang mentah dengan daging yang busuk. Makan daging saudara dia sendiri. Nabi tanya, inilah dia di kalangan orang umat engkau yang suka mengumpat. Ada daging yang cantik, segar bugar, dan ada daging yang berulat, busuk berulat. Tapi dia makan juga daging yang busuk berulat. Daging yang elok dia tak makan. Maka Nabi tanya, siapa dia? Jibril kata, inilah dari kalangan umat engkau yang ada isteri yang sah, ada suami yang elok, tetapi sayangnya dia mencari wanita-wanita lain, suami laki-laki lain, zina di antaranya. Nabi jumpa juga jenis manusia yang berenang dalam kolam darah. Dah nak mati lemas dah, getir sangat-sangat dah lemah dah. Dia berenang ke tepi. Bila dia berenang ke tepi, dah sampai ke tepi, dilontar, dibaling dengan batu. Dia berenang balik ke tengah, nak lemah lagi. Maka Nabi tanya Jibril, siapa dia? Dia dari kalangan umat kau ni yang suka makan riba. Nabi jumpa segolongan manusia yang dia katakan dia tadi, dia dari dalam keadaan bertelanjang, menutup hanya dua kemaluan depan belakang, dihalau dia seperti mana halau anjing binatang ternakan. Dimakan daripada pokok-pokok yang berduri. Nabi tanya, siapa dia? Dia dah dari kalangan umat kau yang masih hidup di dunia, tidak mahu mengeluarkan zakat. Tidak mahu mengeluarkan zakat. Segolongan manusia yang memecah kepala dia. Ni semua kita tahu dulu, kita belajar dulu. Tiap-tiap tahun kita akan dicerita, diingatkan dengan begitu. Dipecahkan kepala dia, hantak kepala dia sampai pecah, hancur kepala dia, meleleh darah. Lalu Allah baikkan, lalu dipecahkan lagi kepala dia. Maka Rasulullah bertanya, siapakah dia ni ya wahai Jibril? Kata Jibril, inilah gambaran balasan seksa yang akan ditimpa atas umat kau yang kepala dia berat nak sujud menyembah kepada Allah, tak nak semayang. Banyak benda ni tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat, rada Rasulullah ni dibelah, dikeluarkan hati jantung, dibersihkan. Disitulah tapak kita ni tuan-tuan. Ibarat tanah, kalau tanah tu subur, maka ditucuk dengan biji benih, ditumbuh merucup, gemuk. Tapi kalau tanah tu tak subur, maka dia hidup merikit. Tu saya pernah sebut kepada tuan-tuan. Jadi dalam suasana bulan Rejab ni, banyaklah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, supaya hati kita ni sentiasa menjadi bersih dan elok tadi. Di situlah sifat manusia ni letaknya kepada hati dia. Seketul daging tadi dibersihkan, maka kita orang awam lagilah wajar beristighfar kepada Allah, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dah kupas cerita Isra' dan Mi'raj di Masjid Jami' Pek Raja. Hujung sekali cerita tu, mereka tak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Lalu dia kata, wahai Muhammad, bukan zaman dulu orang tak percaya. Zaman dulu ada yang dah keluar daripada Islam. Zaman hari ni pun ada orang tak percaya. Macam mana Nabi nak jalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha, kata dia dalam keadaan Nabi tak pakai oksigen. Mana nak naik lapisan langit ni dalam keadaan, kata dia, Nabi tak pakai oksigen. Macam mana? Itulah tuan-tuan, agama ni bukan pakai logik akal semata-mata. Dulu masa kita duduk dalam perut mak kita, dulu kita duduk dalam air. Nama air tu air mentuban. Sekarang ni cuba kita duduk balik dalam air, apa jadi agak-agak?
mati kita. Jadi sebegitulah kekuasaan Allah. Dulu orang tanya macam mana kulit kita ni nak bercakap Ustaz, dia tak ada lidah. Sekarang ni kita duduk dekat depan tadi, letak kepala kita normal, kata mesin tu cakap. Tak apa yang ada dalam mesin tu tadi. Dulu kita bercakap, kulit kita ni akan bercakap besok di hadapan Allah pada hari akhirat. Agama kata gitu. Agama kata gitu. Besok bila kita balik berhadap kepada Allah, maka kulit kita ni akan bercakap apa yang kita buat. Maka ada orang kata macam mana dia nak bercakap, dia tidak ada lidah, mana mungkin dia boleh bercakap. Saya kata yang beritahu itu Allah Ta'ala, Quran. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita duk fikir macam mana? Sekarang ni tuan-tuan naik kereta Proton X70, dia bercakap dah. Hai Proton, dia pun jawab hai. Dia lebih banyak cakap daripada kita. Apa yang ada dalam kereta Proton X70 tu, dia boleh bercakap. Tu fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Tapi itulah tuan-tuan, Nabi kata nanti akhir zaman, nanti kata Nabi, berhatilah umat aku ni, kata Nabi, akan jadi umat yang dia kasih sangat kepada 5 benda yang tak sepatut dia kasih, tapi dia benci sangat 5 benda yang sepatutnya dia kasih. Yang pertama kata Nabi, umat aku ni disayang hidup tapi dia benci mati. Dia tak suka mati, dia benci sangat mati ni. Hidup dia nak sangat. Apa tanda orang sayang hidup? Tanda orang sayang hidup, dia tak buat amal, dia tak buat amal baik. Orang yang mati, sayang mati ni, dia buat amal baik sebagai bekal akhirat dia. Dia tahu dia nak pergi, maka dia banyakkan bekal dia. Orang yang sayang hidup, benci mati. Dua, kata Nabi, akhir zaman nanti umat aku ni akan jadi umat yang sayang kepada harta. Dia sangat sayang kepada harta kekayaan dia, kata Nabi. Tapi sayang, dia benci sangat hisab. Nak nyumbang harta pada jalan agama Allah, dia cukup sayang. Sayang nak bagi harta. Bukan main sayang. Dia benci, dia suka sayang kepada harta, dia benci hisab. Tiga, kata Nabi, akhir zaman nanti umat aku ni akan sayang, kata Nabi, pada mahligai, rumah tempat tinggal dia. Tapi sayang, kata Nabi, dia benci kubur. Kubur ni dia tak suka. Rumah dia suka. Dia tak nak tinggalkan rumah. Wahal rumah ni dia akan tinggalkan juga bila masa, sampai masa dan ketikanya dia akan tinggalkan juga rumah tadi. 4, kata Nabi, akhir zaman nanti umat aku ni akan sayang makhluk. Dia suka sangat makhluk, dia puji sangat makhluk, dia sanjung sangat makhluk, kamai. Tapi dia benci kepada Allah. Tuhan yang bagi dia nikmat yang begitu banyak, dia lupa kepada Allah. Dan akhir sekali, kata Nabi, akhir zaman nanti umatku ni akan sayang sangat kepada dunia, tapi sayang, dia lupa sangat kepada akhirat. Itulah gambaran-gambaran peristiwa Isra' dan Mi'raj yang digambarkan kepada kita dalam banyak kitab, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, akhirnya dia bertanya kepada Nabi. Bila Nabi kata aku diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, dia tak percaya. Dia kata, tolong sebutkan kepada kami kalau betul. Sebab kami berjalan makan masa 40 hari pergi, 40 hari balik. Macam mana kamu boleh pergi lepas Isyak? Balik tu sebelum subuh. Macam mana boleh pergi begitu? Tolong beritahu kepada kami, kata dia. Berapa tiang Masjidil Aqsa? Pintu dia ada berapa? Pemaidani warna apa? Tu dulu saya pernah tanya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kita duduk kuliah dekat sini, saya ingat paling dah tak ada pun dah 4-5 tahun rasanya. Kalau tuan-tuan boleh jawab soalan saya belanja tuan-tuan makan 3 hari 3 malam. Apa dia? Soalan yang pertama, ada berapa kipas dalam masjid ni? 30 saat dari sekarang. Ada berapa kipas? Tak ada siapa pun tahu. Berapa kipas? Tanyalah Haji Latif. Haji Latif pun tak tahu berapa kipas. Kenapa kita tak tahu jumlah kipas? Kerana bagi saya bukan kerja kita datang masjid ni nak kira kipas. Orang yang tak ada kerja datang masjid kira kipas. Sama juga bukan kerja saya datang masjid ni nak kira orang. 1, 2, bukan kerja saya.
Maknanya dalam hidup kita ni ada benda yang penting dan ada benda yang jauh lebih penting. Benda penting nak cari rezeki, nak cari kehidupan kita, bekal untuk kita hidup di dunia ni. Tapi benda yang jauh lebih penting, jangan lupa nak siapkan bekal kita akhirat besok. Jadi niat itikaf supaya kita duduk ni dapat pahala sepanjang kita duduk ni tuan-tuan. Maknanya dapat pahala, dapat ganjaran dan sebagainya. Akhir sekali kata Nabi, akhir zaman nanti umat aku ni akan sayang kepada dunia, tapi dia lupa kepada akhirat. Bila dia tanya Nabi, Nabi pun jawab berapa tiang Masjidil Aqsa, pemaidani dia, semua betul. Mereka tetap juga tak nak percaya. Itu perangai manusia tuan-tuan. Dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ni ada penyakit. Itu antara intipati peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana yang mulia kita tengok, yang mulia dimuliakan oleh Allah, yang hina dihinakan oleh Allah. Masyitah, kerja dia tukang sikat rambut anak Fir'aun. Kerja dia sebagai tukang sikat rambut. Dia tidak menjadi Perdana Menteri, dia tak jadi wakil rakyat. Kerja dia sikat rambut aja. Istana Fir'aun tu kerja dia sikat rambut anak Fir'aun tadi. Sedang dia sikat dia terlepas. Dia sebut Allahu Akbar. Maka anak Fir'aun kata, ada ke Tuhan selain daripada bapa aku? Ya, ada. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan bapa kamu. Siapa dia? Allah. Allah Tuhan kita. Maka kata Masyitah, kata anak Fir'aun, aku beritahu bapa aku. Ni walaupun anak Fir'aun itu dia anak raja, Masyitah tukang ikat, tukang kerja sikat rambut aja. Tapi Masyitah mulia di sisi Allah. Jadi orang ni kadang-kadang ada orang bertanya saya tentang kelulusan orang. Kelulusan dia ada ni bagus. Tetapi sebenarnya manusia ni bila dia ajak kita kepada agama, kepada Islam, dia adalah orang yang baik. Bila dia ajak kita kepada agama, dia ajak kita kepada Islam, maka dia orang yang baik. Maka jadilah kan dia tu kawan kita, pemimpin kita dan sebagainya. Kerana agama yang menyelamatkan kita. Ya bani Adam, in salaha dinukum salah adamukum salaha amalukum wa in fasada dinukum. Kalau agama kau rosak, diletak dulu agama gitu. Kadang-kadang kita ni terkeliru kerana pangkat orang, kelulusan dia kamain PhD, tapi bila agama tak ada, dialah kaki bedar rasuah, dialah kaki bedar duit harta orang dan sebagai harta rakyat dan sebagainya. Itu intipati dia tadi. InsyaAllah kita menyambung pada tengah hari, pada pagi ni, pada ayat ke-60 daripada surah Al-Baqarah. Hari ni kita baca sekitar satu ayat. Betul pada ayat 60. Hari ni pada ayat 61 muka surat 89. Oi, jauh dah. Tak maaf. Muka surat ayat 67 sehingga 73. Okey. Kisah penyembelihan lembu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكئ لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم
Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 67 sehingga ayat 73 daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah berkaitan dengan kisah penyembelihan lembu. Masih lagi berkisar berkaitan dengan perangai-perangai atau tabiat-tabiat Bani Israel. Dan ingatlah kata Allah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Lalu mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan ini permainan? Maka Nabi Musa menjawab, aku berlindung dari Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya. Antara itu maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kamu, yakni lakukanlah. Mereka berkata, kami pohonkanlah. Berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhan untuk kami supaya diterangkan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab bahawa Allah berfirman bahawa lembu itu ialah seekor lembu kuning-kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang yang menyembelihnya. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami lembu betina yang mana satu, kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, susah yakni kami memilihnya, dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah SWT berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkat air untuk menjerus tanaman. Ia pula tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah. Dan ingatlah ketika mana kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Maka kami berfirman, pukullah si mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah kehendaki orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. Jadi ayat yang telah kita baca berkisar berkaitan dengan perangai umat Nabi Musa alaihi salam. Adakah perangai itu ada pada kita? Adakah sifat itu ada pada kita? Yang lepas kita dah baca bahawa bagaimana sikap kaum Bani Israel, larangan Allah kepada mereka jangan ditangkap ikan pada hari Sabtu. Jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Tetapi sayang, mereka langgar larangan Allah. Allah Ta'ala uji pada hari Sabtu itu ikannya banyak. Maka mereka keluar juga beramai-ramai kerana keuntungan dunia yang sedikit, maka mereka langgar larangan Allah. Maka mereka disumpah menjadi kera. Kalau tuan-tuan ingat balik, disumpah menjadi kera. Saya dah sebut kepada tuan-tuan kenapa mereka itu disumpah menjadi kera. Jawapannya kalau tuan-tuan perhati ialah sifat kera ni biasanya saya kata dia tamak. Kita bagi satu pisang, dia nak 2 pisang. 2 pisang, dia nak 3 pisang. 3 pisang, dia nak 4 pisang. Itu perangai kera. Jadi jaga-jaga jangan sampai kita ni bersifat tamak seperti tamaknya kera. Kalau kera dia nak pisang. Cuma bagi kita ni kadang-kadang kita nak jawatan. Pas satu jawatan kita nak 2 jawatan. 2 jawatan nak 3 jawatan. 3 jawatan nak 4 jawatan. Jadi wakil rakyat, wakil parlimen, wakil apa. Jaga-jaga silap-silap raya ni. Satu jawatan pun kita tak habis buat, tak terlaksana, kita minta jawatan yang lebih banyak. Kerana jawatan itu adalah amanah, kita kena faham. Maka dalam ayat ni pula dia menceritakan kisah
penyembelihan lembu, seekor lembu. Pada zaman Nabi Musa berlaku satu krisis. Adik-beradik ni dia bergaduh kerana nak bunuh bapa dia, bunuh atuk dia. Si cucu dua orang ni bunuh atuk dia dengan tujuan untuk mendapatkan harta kekayaan atuk dia tadi. Kalau tuan-tuan buka pada syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh maka dia tidak berhak mendapat harta pusaka orang yang dibunuh. Tegahan mendapat harta pusaka ada beberapa, di antaranya berlainan agama, di antaranya pembunuh, di antaranya orang yang berlainan agama tak dapat harta pusaka. Kalau anak kita ni dia keluar daripada Islam, tiba-tiba dia mati, maka kita tak dapat harta dia. Ataupun kita mati, maka dia tidak dapat harta kita. Itu berlainan agama. Yang kedua dia kata ialah dengan sebab kita ni membunuh. Bila kita bunuh seorang itu, maka harta orang tu kita tak boleh dapat. Contoh kita nak harta bapak kita, kita bunuh bapak kita, maka bapak kita mati, harta tu kita tak boleh dapat. Di antaranya juga yang tidak kesamaran, tak tahu yang mana satu mati. Dia pergi ke laut, anak beranak, dua-dua perahu tu tenggelam, yang mana mati dulu tak tahu. Maka di situ pun tidak dapat harta pusaka. Dia tidak tahu yang mana satu mati dulu. Tapi kalau dia tahu bapak dia mati pukul 10, anak dia mati pukul 10 minit, maka dia pusakai harta tu. Itu dalam bab tu. Jadi dalam kes ini ialah mereka ni bunuh atuk mereka. Lepas mereka bunuh atuk mereka, mereka berjumpalah Nabi Musa. Buat-buat sedih. Orang kata lontar batu sembunyi tangan. Kan istilah sekarang ni, lontar batu sembunyi tangan. Dia pun datang kepada Nabi Musa dalam keadaan dia bersedih. Buat-buat sedih, Musa, kami kehilangan orang yang kami sayangi. Atuk kami telah dibunuh tadi. Dia mengadu, buat-buat sedih, dia ngadu kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka bagaimana kami nak selesaikan masalah ni tadi? Maka Nabi Musa beradab, bermunajat kepada Allah. Nabi Musa kalamullah, minta petunjuk daripada Allah. Allah perintah untuk menyembelih seekor lembu. Asalnya perintah tu senang aja. Bila sembelih lembu, ambil lidah dan ekornya, maka pukullah pada mayat tu. Pukul aja pada mayat tu, nanti mayat itu akan hidup dan bercakap siapa yang membunuh dia tadi. Itu kisah zaman Nabi Musa ni tadi. Tapi Bani Israel ni dia jenis banyak cari alasan. Ni sifat yang seterusnya tuan. Sifat buruk Bani Israel ini, dalam nak buat perintah Allah, dia sibuk cari alasan. Jadi jaga-jaga kita ni kadang-kadang nak pergi kuliah pun kita sibuk cari alasan. Kenapa tak pergi kuliah? Akhirnya dia bagilah alasan. Itulah alasan, itulah alasan, itulah alasan demi alasan. Ni jaga-jaga. Kadang-kadang orang perempuan tak nak pakai tudung. Bila suruh tutup aurat, kenapa tak pakai tudung? Dia kata, bila dia kata kita tanya dia, nanti dia jawab, yang penting tu hati. Kalau hati bersih, bukan hati tu kena tengok, hati kena jaga dulu, kata dia. Hati ni. Kita tanya kalau hati dah jaga, kenapa tak pakai tudung? Akhirnya dia akan jawab, belum sampai seru. Ada tak orang perempuan yang tak pakai tudung kerana belum sampai seru? Dia jawab alasan belum sampai seru. Nasib baiklah tuan-tuan ni, tuan-tuan, orang perempuan ni nasib baik pakai tudung ni tuan-tuan. Baru tak nampak tua kan. Cuba buka tudung. Aku ingat semua dah kepala dah kelabu macam kepala aku dah. Dah tua tuan. Jadi Allah Ta'ala letak orang perempuan tu pakai tudung. Jangan bila dah pakai tudung ni banyak alasan pula tanya. Bawal ke jengking? Maka ada tudung macam-macam. 2 tingkat ke 3 tingkat. Sekarang ni dah kurang lah mangkuk tingkat. Dulu kita ingat mangkuk tingkat aja. Rupa orang perempuan ni dia punya tudung 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Kadang-kadang sampai 4 tingkat tudung dia. Jadi jangan tanya zaman Nabi bila kata perintah tutup aurat, dia capai tu mana yang boleh tutup. Kan?
Jadi ada orang tanya, pakai tudung ni wajib ke tak Ustaz? Saya kata pakai tudung tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Habis nak macam mana? Kalau pakai tong sampah boleh, tutup pakai tong sampah. Saya kata sekup ajalah kepala. Kan? Okey. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah menyuruh kamu, bukan aku perintah. Allah yang suruh kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Asalnya ambil lembu betina, sembelih. Lalu mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Kau ingat nak suruh main ke nak sembelih lembu ni? Kan? Lalu Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah yang menjadi salah seorang daripada golongan yang jahil, yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Aku berlindung daripada Allah benda-benda jahil ni. Allah yang perintah, bukan aku suka-suka. Nak cari pembunuh ni begitu. Maka mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat lembu itu. Lembu yang kami nak sembelih itu macam mana? Tolong beritahu sifat dia. Lalu Nabi Musa menjawab, bermunajat kepada Allah. Allah beritahu bahawa lembu betina itu seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Maknanya umur dia tengah-tengah. Lembu tadi umur dia tengah-tengah. Sebab itu kalau kita sembelih korban, tuan-tuan, dia suruh 2 tahun ke atas. Bila 2 tahun ke atas, biasanya daging dia dah rasa. Dah ada rasa kemanisan. Dia tak tua sangat. Kalau tua sangat dah jadi liat. Jadi dia kata tak tua sangat dan tidak terlalu muda. Lalu mereka menjawab, maka kerjakanlah perintah tu. Mereka berkata, tak jelas lah. Tolong beritahu kepada kami supaya diterangkan kepada kami apa warna lembu tu. Kalau dia buat aja, kita katakan kesenang. Tapi sifat dia sibuk tanya demi tanya demi tanya. Bab soal agama ni, tuan-tuan, lagi banyak tuan-tuan bertanya, maka dia jadi makin susah dan makin susah. Itu kita kena faham. Jadi dalam soalan itu, jangan banyak sangat bertanya. Kita nak makan mi bandung kan, masuk aja kedai, order, sampai je mi bandung, bismillahirrahmanirrahim, bedal. Jangan tuan-tuan tanya pula, makcik, mi ni beli kat mana? Makcik tu kata dekat Pasar Muar. Yang jual orang Melayu ke orang bukan Melayu? Dia kata yang jual orang Melayu. Kilang dia dekat mana? Dia kata kilang dia dekat Paip Jawa. Yang tukang kilang tu siapa punya? Dia kata tukang kilang ni begini. Bahan dia apa diisi? Nak makan semangkuk mi bandung. Akhirnya orang ambil mi bandung ni terlongkop atas kepala kita. Banyak sangat kamu bertanya. Kita sampai je, tuan-tuan. Masuk aja kedai, nak makan mi bandung. Dia order. Dia sampai saja mi bandung, bismillahirrahmanirrahim, kita bedal. Lagi banyak tuan-tuan bertanya, maka dia akan jadi lagi susah dan lagi susah. Soal agama. Bila Allah kata tutup aurat, maka tutuplah aurat. Bagaimana kita boleh menutup? Jangan tanya warna lah begini dan begini. Lahirnya lagi susah dan lagi susah akhirnya tadi. Dan Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu warna kuning keemasan. Kan lagi susah nampak? Nak cari lembu warna kuning pula. Asalnya lembu betina aja. Bila mereka tanya, jadi lembu tu warna apa? Dia beritahu lembu kuning keemasan. Tua warnanya, lagi menyukakan orang yang melihatnya. Asal tadi, ambil aja lembu sembelih. Lalu mereka berkata, pohonkanlah kepada kami untuk kami supaya diterangkan kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami. Susah kami memilihnya. Dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencarinya. Maka Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman sebenarnya lembu yang dikehendaki itulah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak. Lagi susah pula. Kan asalnya tadi sembelih aja lembu. Ambil lidah dan ekor, pukul pada mayat, insya-Allah mayat tu beritahu siapa yang bunuh dia. Mereka tanya, lembu ni jantan ke betina? Maka dia beritahu lembu ni betina. Bagaimana umur dia? Umur dia ketika kita tak muda sangat dan tak tua sangat. Mereka tanya pula apa warna dia. Maka warna dia menjadi kuning keemasan.
tak ada belang, tak ada tumpuk. Mereka tanya lagi, adakah benda ni pernah digunakan untuk buat bekerja tak? Jadi sikap orang Yahudi, dia sentiasa sibuk mencari alasan, mendatangkan alasan supaya tidak buat perintah Allah Ta'ala. Jadi kita jangan jadi macam tu. Dulu orang kita pernah sebut bila dikata tentang hukum curi potong tangan ni, bila sebut nak curi potong tangan ni nak buat, mereka kata apa? Tak boleh. Masyarakat Malaysia ni masyarakat majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, jadi tak boleh buat. Saya tanya kepada dia, agak-agak awak tahun berapa masyarakat majmuk berbilang bangsa di Malaysia ni boleh dihapuskan? Agak-agak. Boleh hapus tak agak-agak? Boleh tak agak-agak hapus? Boleh tak? Mana mungkin, takkan boleh. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba ila lita'arafu. Allah jadikan manusia ni berbangsa-bangsa dan Allah sengaja jadikan manusia ni berpuak-puak. Jadi sampai bila pun kalau orang sibuk kata kerana masyarakat berbilang bangsa, sampai bila pun tuan-tuan bangsa ni kita tak boleh buang. Bila tanya lagi bila boleh buat ni, ramai orang tak faham. Kalau nak tunggu semua orang faham lah tuan-tuan, kita nak buat undang-undang jalan raya ni pun tuan-tuan bukan tunggu semua orang faham. Buat terus sedikit demi sedikit. Hari ni kita pakai, orang kata pakai topeng tu kan, sikit demi sikit demi sedikit demi sedikit. Sekarang hampir semua orang berjalan dengan bertopeng. Itu kalau kita perhatikan, bukan nak tunggu semua sekali faham baru kita buat. Kita terus buat sedikit demi sedikit sampailah orang faham. Itulah yang Allah suka kita dalam perintah Allah ni, bersegera. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasulu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan dia kata, dan tidak pula digunakan mengangkat air untuk menjerus tanaman. Ia pula tidak cacat dan tidak berbelang warnanya. Maka mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu itu tuan-tuan. Sepatutnya dapat harganya murah, harganya sedikit aja mudah. Tapi oleh kerana lembu tu bersifat begini, tak ada. Yang ada seekor aja kisah dia tadi. Budak anak yatim ni dia ada lembu tu tadi. Akhirnya lembu itu dibeli dengan tukaran emas seberat lembu tu. Itu sejarahnya kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab yang lain. Dia terpaksa beli lembu dengan tukaran emas, ada daripada anak yatim tadi, emas seberat lembu tu juga. Dalam kitab lain dia cerita, emas kalau lembu tu 500 kilo, maka tukaran dia emas 500 kilo. Itu pada ketika itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian dituduh menuduh sama sendiri tentang pembunuhan, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Walaupun kamu tutup macam mana pun, Allah lahirkan. Rupanya maka kami berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukul dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghendaki orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda kekuasaan supaya kamu memahaminya. Mayat tu hidup, lalu mayat tu beritahu siapa yang bunuh dia. Selesai saja masalah. Rupanya yang repot itulah yang membunuh datuk dia kerana tamakkan harta. Makna bak tamak harta ni tuan-tuan bukan berlaku hanya pada zaman hari ini, bukan pada zaman dulu. Zaman hari ni pun orang dah tamak harta hari ni tuan-tuan. Dalam bab kadang-kadang nakkan harta kekayaan, dia tidak ada fikir batas halal dan haram tuan-tuan. Akhirnya bila selesai masalah ni, maka orang tanyalah Musa, ada tak orang yang lebih pandai kamu dapat menghidupkan orang mati, mencelikkan mata orang buta ni, obat penyakit sopak? Adakah orang yang lebih pandai daripada engkau, wahai Musa? Musa kata, tak ada. Yang pandai aku ni, aku yang pandai, aku boleh buat semua kali. Lalu Allah ingatkan kepada Nabi Musa, ada orang yang lebih pandai daripada engkau. Ada orang yang lebih hebat daripada engkau. Siapa dia? Dia adalah Khidir. Khidir ni dia hebat. Dia ada ilmu yang dinamakan ilmu laduni. Dia tahu benda yang belum berlaku tu, dia tahu. Allah Ta'ala bagi dia kelebihan mengetahui bab-bab sesuatu benda belum berlaku. Maka bagaimana nak jumpa dia?
Bagaimana aku nak belajar dengan dia ilmu ni, bagaimana nak belajar dengan dia? Allah kata kepada Nabi Musa, kamu bawa seekor ikan yang telah mati kering, menyelusuri sebatang sungai. Di mana nanti ikan ini hidup, ikan ni boleh melarikan dia, hilang ikan dia, di situlah kamu akan jumpa orang yang bernama Khidir. Itu panjang kisah dia, tuan. Akhirnya Nabi Musa dengan gigihnya bawa seekor ikan yang telah mati. Bersama dengan perahu dia, dalam sampan dia berjalan. Bila berjalan tadi, dia pesan dengan dia punya pembantu tadi, di mana ikan ni hilang, melarikan diri, kamu beritahu. Di situlah aku akan jumpa seorang yang bernama Khidir untuk cari ilmu, nak belajar ilmu dengan dia. Macam-macam jenis ilmu ni, tuan. Maka kita carilah ilmu macam-macam jenis ni, carilah. Orang dulu dia memang suka mengembara. Akhirnya dia tak sedar, dalam perjalanan ikan yang telah mati kering tu, dia berhenti satu tempat. Air hujan terus menitik, setitik demi setitik kena pada ikan kering dah mati tadi. Ikan tu hidup dan melompat lagi tadi. Sebelum tu dia tanya pengikut dia, tanya Nabi Musa, berapa lama kita akan berjalan ni? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu? Kata Nabi Musa, selagi aku tak jumpa Nabi Khidir ni, maka selama itulah aku akan teruskan perjalanan aku. Tuan-tuan bayangkan bagaimana gigihnya Nabi Musa nak cari ilmu. Kalau tuan-tuan dekat sinilah agak-agaknya saya kata, nak jumpa Ustaz siapa? Nak jumpa Ustaz Anwar ke, atau nak jumpa Ustaz Amran ke, tuaranya tuan-tuan bawa seekor ikan, bawa perahu, menyelusuri sebatang sungai ni, Sungai Muar ni. Di mana nanti ikan tu hidup, tuan-tuan akan jumpa Ustaz Imran. Agak-agak tuan-tuan pergi tak agak-agak? Tuan-tuan tengok betapa gigihnya Nabi Musa. Dia pergi juga, tuan-tuan, walaupun tak tahu berhari-hari. Kenapa? Kerana nak cari ilmu. Tuan-tuan tengok berapa banyak ilmu yang dibelajar oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Cuba tuan-tuan kaji balik, berapa banyak ilmu yang dia belajar. Nanti kita akan sambung dalam surah yang lain, kisah bab ni tadi, tuan. Maka huraian dia kata hubungan ayat ini mempunyai kaitan, iaitu jenayah kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka tidak menurut perintah Allah, bahkan sering mempersoalkan kenapa dan mengapa. Yang macam kita hari ni, bila disampai kepada seorang agama, kenapa pula nak semayang, kenapa pula nak puasa, ni nak masuk bulan Ramadan, apa salah nak puasa? Kalau orang miskin kena puasa lah, orang kaya nak buat apa puasa, mengapa pula? Itu perangai kita. Sepatutnya orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Intisari kandungan ayat ini adalah ayat yang menceritakan kisah Nabi Bani Israel dengan seekor lembu yang dijadikan tajuk bagi surah yang kedua Al-Quran, iaitu lembu betina, menjadi tajuk daripada surah Al-Baqarah tadi. Kisah tersebutlah seperti berikut. Pada zaman Bani Israel, ada seorang kaya yang mempunyai seorang saudara sepupu yang miskin. Hanya dia seorang sahaja yang akan mewarisi harta apabila meninggal kelak. Oleh kerana si kaya lambat mati, maka si miskin telah membunuhnya dan mencepatkan mayatnya di sempadan kampung lain. Ia mengadu kepada Nabi Musa bahawa seorang sepupunya telah dibunuh oleh orang kampung tersebut. Penduduk kampung menyangkal tuduhan itu sehingga Nabi Musa berasa rumit untuk menyelesaikan masalah itu. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya orang-orang kampung tersebut menyembelih seekor lembu. Orang kampung tersebut menyanggah perintah itu dan bertanya, sifat lembu tersebut hendak menunjukkan kepadanya mereka berbahas. Kepandaian mereka tu berbahas. Apa munasabah nak sembelih lembu, orang dah mati? Apa munasabah nak sembelih lembu, orangnya dah mati, macam mana nak hidupkan balik? Tapi itulah perintah Allah. Maka untuk menjawab pertanyaan mereka, Nabi Musa menjelaskan bahawa lembu itu ialah lembu betina, tidak tua dan tidak muda, pertengahan umurnya, warnanya sangat kuning, menggirang dan menyenangkan hati orang yang melihatnya, tidak pernah digunakan untuk membajak atau mengangkat air, keadaannya sejahtera dan tidak berbelang walaupun sedikit pun.
Setelah mereka mendapat lembu tersebut dengan susah payah, mereka menyembelih. Allah memerintahkan supaya memukul mayat itu, orang itu yang telah dibunuh, dengan sebahagian anggota lembu yang disembelih tadi. Tiba-tiba mayat tersebut hidup semula dan menceritakan siapakah pembunuhnya tadi. Mayat tu hidup balik dan beritahu. Huraian dan tafsiran. Dialog antara Bani Israel dengan kaumnya berhubungan dengan arahan menyembelih seekor lembu betina, itu adalah bukti dan menzahirkan watak kedegilan Bani Israel terhadap utusan Allah. Nampak? Dia menentang Nabi Musa alaihi salam. Kalau tuan-tuan baca daripada surah As-Saff, surah As-Saff ayat yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara sifat dia, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma daghu adagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuan-tuan tengok pada ayat yang kelima daripada surah Saff. Dan ingatlah peristiwa kata Allah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapakah kamu menyakiti aku, sedangkan sesungguhnya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini adalah pesuruh Allah kepada kamu. Nampak? Musa merayu kepada kaum dia, wahai kaumku, kenapa engkau menyakiti aku? Kenapa engkau menyakiti aku? Sedangkan kau mengetahui bahawa aku ni adalah pesuruh Allah kepada kamu. Yang hari ni orang cerita kepada saya, kita ajak orang kepada kebaikan, orang tak anak ustaz. Orang tak anak ustaz, orang ajak kepada kebaikan, orang tak anak. Kita rasa sedih. Tuan-tuan bukalah dalam Al-Quran ayat ke-34, 35, 36 surah Al-An'am. Kata Allah, walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabghiya nafaqan fil ar aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah walau sya'allahu walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Surah Al-An'am ayat ke-34, 35 dan 36. Tuan-tuan boleh cek. Dan sesungguhnya bila Nabi rasa sedih, kita ajak orang kepada agama, marilah kita balik kepada agama, hukum agama, balik kepada Islam, ingat haram, ingat halal, ingat pahala, ingat dosa, ingat syurga, ingat neraka. Ada orang terima dan ada orang tak terima. Ada orang terima dan ada orang tak terima. Bila ada orang tak terima ni, kadang-kadang kita rasa berat hati, tuan-tuan. Sedih hati kadang-kadang. Jauh-jauh kita datang ajak orang kepada agama, orang tak nak dengar. Orang lari balik. Ada sesetengah masjid, tuan-tuan, saya tak sebut masjid mana. Saya datang baru ni kuliah subuh, tuan-tuan, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Kita datang jauh-jauh dari seberang sana nak sampai masjid tu. Berapa traffic light kita lepas. Nak sampai di sana, assalamualaikum orang semayang, assalamualaikum, angkat doa, habis aja balik berdiri. Yang duduk dalam majlis ilmu tu saya ingat tak lebih daripada 10 orang yang duduk dari majlis ilmu. Tak lebih daripada 10 orang. Saya tak sebut masjid mana, tuan-tuan jangan tanya sebut macam mana. Rasa tak hati? Rasa tak hati? Kita ni datang jauh. Semalam tadi, tuan-tuan, saya pergi ceramah Isra' dan Mi'raj di Masjid Jami' Felda Tenang. Masjid Jami' Felda Tenang tu. Punya nak perginya Masjid Jami' Felda Tenang tu, nak pergi ceramah, tuan-tuan. Sampai dekat Sempang Serom tu, accident kereta, tuan-tuan. Agak-agak, tuan-tuan, kalau ceramah ni orang bagi berapa? Accident kereta tu. Saya jalan, ada satu kereta keluar. Kereta keluar, bam, habis kereta daripada pintu depan, pintu belakang tu, habis. Aduh, mak.
Termenung tuan. Tapi oleh kerana masa dah petang, nak ceramah ni masa dah pukul lebih kurang 6.40 lebih kurang. Nak ceramah lepas maghrib. Jadi saya cakap dengan chair tu, tak apalah, kita tak payah repot lah. Nak repot ni kan lambat. Saya mau cepat. You buat you punya kereta, saya buat saya punya kereta. Agak-agaknya orang bagi sumbang berapa tuan-tuan? Ceramah ni agak-agak orang bagi berapa? Paling-paling kuat 200-300. Yang repair kereta tu agak-agak berapa ribu? Agak-agaknya. Tiba-tiba sampai sana, sampai je tempat ceramah tu, orang balik. Tuan-tuan rasa tak agak-agak hati? Alamak, pilunya hati, sedihnya. Jauh-jauh aku ni sampai accident pun aku datang. Orang balik rasa juga. Tapi bila lengok Quran kata tuan-tuan, surah Hadid, Quran ni dia memang hebat dah tuan-tuan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kita nak pergi ceramah agama, kita nak pergi kuliah agama, accident tuan-tuan. Kalau kita nak joget lambat, accident tu lain cerita. Kita nak ngajar agama, nak ceramah agama. Bila Quran kata ma asaba min musibatin, kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi, menimpa kepada diri kamu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab yang ini Lauh Mahfuz. Relax tu tuan, cool ni. Yang dah tulis dalam kitab ni, apa yang berlaku ni telah tertulis, supaya kamu tak rasa berduka cita dengan nikmat yang hilang dan tak lalu rasa bergembira dengan nikmat yang dapat. Orang patah balik. Bila patah balik, orang balik tuan, rasa sedih tak? Rasa sedih tak? Kita dah lah accident. Kan? Puasa tak sempat nak buka. Pasal tak sempat nak buka. Dapat makan sikit nasi tu jadilah. Orang kata, tak boleh. Saya kata, sekarang orang tunggu kita tak sedap pula. Makan lebih kurang sikit, terus ceramah. Kan? Balik persoalan, orang balik. Sedih tak? Jawabnya sedih. Tapi Quran beri rawatan. Melalui ayat ke-34, 35, 36. Allah kata, dan kalau sesungguhnya Rasul yang sebelum engkau pun telah didustakan. Bukan kita sahaja orang dustakan. Nabi pun orang dustakan. Nabi itu bila ajak orang kepada agama, ajak sembahyang, ajak puasa, ajak menyembah Allah, orang baling Nabi darah melilih sampai ke tumit. Orang bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang sebelum telah didustakan, tapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan dilakukan terhadap mereka, sehingga datang pertolongan kami kepada mereka, dan tiada yang dapat mengubah kalimah ketetapan Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian daripada berita Rasul-Rasul tersebut. Nampak? Dan ayat yang ke-35 ni lagi sayu hati. Kalaulah keberpalingan mereka ni kamu rasa berat, kata Allah, kamu rasa berat, orang tak nak dengar kuliah kamu, orang tak nak dengar tazkirah kamu, peringatan kamu orang tak nak dengar, rasa sedih. Kita ajak orang kepada kebaikan, mari kita sokong benda yang baik, jangan sokong benda jahat. Besok kita nak jawab besok. Kan tuan-tuan, saya dah baca kepada tuan-tuan ayat ke-25 daripada surah Al-Ankabut. Besok pada hari akhirat, kata Allah, patung-patung yang mereka sembah itu ialah untuk mengeratkan tali persaudaraan antara mereka. Besok pada hari akhirat, patung-patung itu, kata Allah, berlepas diri, kan? Berlepas diri daripada orang yang menyembahnya. Kalau patung yang dianggap sebagai Tuhan pun berlepas diri pada hari akhirat, agak-agak tuan-tuan pemimpin yang zalim besok, agak-agak dia berlepas diri tak pada hari akhirat. Ini cerita tentang pahala dan dosa tuan-tuan. Maka Islam ajar wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong dalam benda baik. Sekiranya kamu boleh buat lubang ke tanah, kata Allah, kita gali lubang ke tanah, nak beri hidayah dari bawah tapak kaki, susah sangat nak beri hidayah. Ataupun kamu buat tangga atas kepala mereka, ambil kepala, sandarkan tangga tu, buka kulit kepala, nak curah hidayah petunjuk, buatlah kalau kamu boleh buat, kata Allah. Ini cabaran Allah. Saya bila baca ayat ni tuan, naik semangat tuan. Dan sekiranya Allah hendak memberi petunjuk, dia kata, nescaya dia akan beri petunjuk. Sebab itu jangan kamu jadi dari kalangan orang yang bodoh, kata Allah. Jangan bodoh nak fikirkan orang tak terima peringatan kita. Dan ayat ke-36 Allah kata lagi,
Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Hanya orang-orang yang mendengar sahajalah yang akan mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Ayat ke-36 daripada surah Al-An'am. Ayat yang ni daripada surah Shaf. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kenapa kamu menyakiti aku? Sedangkan kau tahu bahawa aku ini utusan Allah kepada kamu. Maka tetap kala mereka berpaling dari kebenaran yang diperintah, mereka sedia memahaminya, maka Allah pesongkan hati mereka. Yang ni yang susah tuan-tuan. Bila Allah pesongkan hati kita ni, kita tak boleh nampak mana yang betul, mana yang salah, kita dah tak boleh beza lagi dah. Yang hak dengan yang batil, kita dah tak boleh beza. Dan dia kata daripada mendapat hidayah petunjuk, dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Saya nak habiskan sikit lagi. Sikit lagi daripada cerita tadi. Kemudian menceritakan kisah Bani yang seterusnya pada zaman kaya. 3, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya kampung tersebut menyembelih seekor tadi. Dan yang keempat, untuk menjawab pertanyaan mereka, Nabi Musa menjelaskan bahawa lembu itu ialah lembu betina, tidak tua dan tidak muda pertengahan umurnya. Warnanya sangat kuning, menggirang dan menyenyangkan hati orang yang melihatnya. Tidak pernah digunakan untuk membajak dan mengangkat air keadaan sejahtera. Dan tidak berbelang walaupun sedikit sekalipun. Setelah mereka mendapat lembu tersebut dengan susah payah mereka menyembelih, Allah merintahkan supaya memukul mayat itu, orang itu yang telah dibunuh dengan sebahagian anggota lembu. Ada yang mengatakan lidah dan ekor dia tadi. Huraian dan tafsiran. Dialog antara Nabi Musa dan kaumnya, erti arahan menyembelih seekor lembu betina itu adalah bukti yang menzahirkan watak kedegilan Bani Israel terhadap utusan Allah. Dia menarah kepada utusan Allah, dia engkar kepada utusan Allah. Mereka tidak segera mentaati perintah Allah, bahkan beranggapan apa yang diperintahkan Nabi Musa itu bertujuan mempermain-mainkan mereka. Mereka terlupa apa yang diperintahkan, yang itulah daripada seorang utusan Allah yang tidak pernah berdusta. Sungguhnya Rasul itu terhindar daripada melakukan dan mengutarakan perkara-perkara yang salah dan terhindar daripada sifat jahil. Keraguan Bani Israel terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa AS menyebabkan mereka memaksa Nabi Musa untuk menerangkan kedudukan sebenar berhubungan dengan arahan menyembelih lembu betina itu. Perkara tersebut dijelaskan oleh Nabi Musa berdasarkan firman Allah, di mana lembu yang dimaksudkan itu adalah seekor lembu yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Ayat ini mengingatkan kaum Yahudi pada zaman Nabi Musa AS bahawa satu pembunuhan telah dilakukan oleh kaum Bani Israel terhadap seorang lelaki kaum mereka. Peristiwa ini menggemparkan dan mengakibatkan berlakunya pertengkaran tuduh-menuduh sama mereka. Kesulitan yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan memerintahkan mereka menyembelih seekor lembu. Dengan penyembelihan itu terbongkarlah rahsia pembunuhan yang sebenarnya, walaupun pembunuhan telah menjalankan tipu helah dengan begitu licik dan licin. Walaupun dia melakon sedih, Musa tolonglah selesaikan masalah ni, aku ni kena bunuh ni, tolonglah. Dia berlakon, maka dapat juga diselesaikan oleh Nabi Musa AS mengikut apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa. Maka sebegitu juga tuan-tuan, kita ni wajib COVID-19. Malam anak murid saya meninggal dunia, tuan-tuan. Alah, saya kata, anak murid saya meninggal. Dia 3 orang, 2 dah meninggal, tinggal seorang lagi, tuan. 3 seorang lagi meninggal dunia, tuan. Jadi begitulah kita ni, tuan-tuan. Kalau kita mengikut arahan yang Allah Ta'ala bagikan, tuan-tuan, insya-Allah wabak COVID-19 ni Allah angkatkan, tuan-tuan. Tak ada lagi, insya-Allah. Tapi kita ni hendaklah sentiasa beristighfar. Mulai hari ni kita yang duduk masjid, duduk surau ni beristighfarlah. 1000 kali, 2000 kali, 10,000 kali sehari duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala wabak bala bencana yang ada dalam negara kita ni. Kan? Walaupun kita tengok dalam negara kita ini, Allah Ta'ala perintah kita ni bersatu padu, wa'tasimu bihablillahi jami'a
wala tafarraqu. Tapi hari ni kita sedih tengok masyarakat kita ni berpecah antara satu sama lain. Mungkinkah ini yang menyebabkan bala bencana wabak Covid ni tak terangkat lagi, tuan? Mungkinkah? Wallahualam. Dan dia lupa bahawa Allah sentiasa memerhatikan perbuatan seorang dan tidak seorang pun yang mampu terlepas daripada pembalasan Allah. Allah melihatkan kuasanya di dunia ini bagi membuktikan bahawa dia amat berkuasa dan menghambat pelaku dosa. Mereka tidak akan terlepas begitu saja. Kekejaman yang mereka lakukan akan diadili dalam dunia ini. Betapa ramai nasib orang yang tidak dibela, betapa ramai orang yang terbunuh dan pembunuh hak itu tidak dapat dikesan. Ini adalah janji Allah bahawa ia akan memberikan balasan yang setimpal sewajarnya berdasarkan apa yang dilakukannya. Allah memerintahkan mereka memukul mayat mangsa itu dengan sebahagian anggota lembu yang mereka sembelih. Dengan takdir Allah, mangsa tersebut hidup semula dan menceritakan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Allah amat berkuasa melakukan segala-galanya, termasuk menghidupkan orang yang telah mati. Maka sampai ada lagi sikit lagi pengajaran daripada ayat yang telah kita bacakan. Digariskan ada beberapa pengajaran. Satu, orang yang beriman diharamkan menentang hukum syarak. Orang yang mengaku beriman, dia mesti menerima segala hukum-hukum syarak. Hukum perintah Allah ni, kewajipan tutup aurat ke, kewajipan berpuasa ke, haji ke, zakat ke, sedekah ke, hukum apa dan sebagainya, muamalat, hukum munakaat, hukum jinayah, semua kena ikut. Dan sebaliknya wajib menerima apa yang diperintahkan dan larangan walaupun perkara tersebut tidak diketahui hikmatnya. Apa hikmat sembelih lembu tadi dia tak tahu, tapi kita kena buat. Apa hikmat Allah suruh kita berpuasa, kita kena puasa walaupun kita tak tahu apakah kesudahan dia. Allah suruh kita tutup aurat, maka kita tutup aurat, kerana apa yang Allah perintah biasanya adalah kebaikan. Contohnya larangan memakan daging babi dan menyapu sebahagian atas kasut iaitu kulit ketika berwuduk. Allah lebih mengetahui. Itu yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Allah kata jangan makan babi. Dah, jangan makan. Jangan tuan-tuan bertanya pula macam-macam. Kalau babi ni kita bela dekat dalam rumah, kita beri dia makan biskut, boleh tak makan? Nah, ini jenis orang degil, kepala batu, otak besi, tiang letret. Bila Allah kata tak boleh makan babi, dah, jangan makan. Allah kata tak boleh minum arak, jangan tanya lagi dah. Arak jenis macam mana? Macam ni, jenama apa? Ini orang yang jenis perangai Bani Israel. Dua, asas untuk mendapat petunjuk terhadap sesuatu mesti ada keinginan, kaitan dengan keimanan dan keikhlasan supaya seseorang terhadap perintah yang disampaikan oleh seorang. Asal untuk mendapat petunjuk mesti ikut apa yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah. 3 kisah terdapat dalam Quran bukan setakat untuk dibaca sahaja, tetapi tujuan untuk dijadikan pengajaran dan teladan. Itu kita baca kisah Quran. Bila kita baca kisah Quran ni, oh gini akan berlaku, zaman demi zaman tu akan berlaku peristiwa-peristiwa begitu. Contoh, kalau zaman Nabi Syuaib dulu ada orang menipu sukatan dan timbangan, maka akan berlaku sampai bila-bila adalah orang yang buat kesalahan menipu sukatan dan timbangan. Orang yang makan rasuah, maka sampai bila-bila adalah orang yang melakukan kesalahan rasuah. Orang yang bunuh anak, maka sampai bila-bila adalah kesalahan bunuh anak. Orang yang melakukan kesalahan liwat, LGBT, maka akan adalah orang yang melakukan kesalahan liwat LGBT itu, tuan-tuan. Akan bila-bila akan ada. Dan untuk dijadikan pengajaran teladan kepada semua pembaca dan orang lain, kisah ini meminta agar jangan menyerupai perbuatan Bani Israel yang suka menyanggah perintah Allah dan Rasulnya tadi. Seterusnya, dia kata, dan perbuatan yang salah walaupun dirahsiakan atau ditutup daripada pengetahuan orang ramai, tetapi akan diketahui umum pada suatu masa nanti sama ada perbuatan itu sendiri, pembuat itu sendiri yang mengakui ataupun dibongkar oleh orang lain yang hampir dengannya. Buat jahat ni kita, tuan-tuan, macam mana kita tutup? You must believe satu hari akan ada juga yang terbongkar.
seperti mana kisah Bani Israel tadi. Maka sebab itu kita jangan buat benda yang jahat. Macam mana kita tutup pun tuan-tuan, nanti ada juga bongkar. Kes-kes rasuah, makan harta rakyat, orang tutup setutup-tutupnya. Tutup rapat. Satu hari nanti akan terbongkar juga tadi. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Jaga-jaga. Jadi kalau boleh kat dunia ni, jangan buat benda yang tak elok. Jangan buat fitnah kepada orang. Jangan kita makan harta orang, hak orang jangan ambil. Tuan-tuan, kita tutup macam mana pun tuan-tuan, satu hari nanti dia terbongkar seperti mana kes dalam zaman Nabi Musa alaihi salam itu tadi. Maka janganlah buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima, tabiat orang yang zalim seperti kaum Bani Israel, kaum Yahudi, Kristian, Majusi dan lain-lain. Apabila mereka melakukan kejahatan, mereka akan bersikap seolah-olah mengambil berat terhadap masalah, sedangkan pada hakikatnya, nampak tak? Dia ria-ria konon jangan makan rasuah, jangan rasuah korupsi. Kalau kita tengok dekat Pulau Pinang, dia juga rupanya yang paling kuat bedal kata. Kita tengok kan, nampak kan? Media-media masa tengok kan. Yang makan rasuah tu dia berlakon. Konon dia tak nak rasuah. Rupanya dia sendiri yang lebih kuat rasuah. Nampak tak tuan-tuan? Dia berlakon jadi macam tu. Wahal dialah orang yang kaki rasuah, bedal, dijual sana, jual sini dan sebagainya. Itu keadaan berlaku. Ini dalam kitab yang kita baca, kitab Mutiara Tafsir Mutiara Al-Quran terbitan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan dia kata, seolah-olah mereka mengambil berat terhadap masalah, sedangkan pada hakikatnya itu adalah semata-mata untuk menutup kejahatan yang dilakukan agar perbuatan buruk mereka itu tidak diketahui umum. Dia sengaja tutup. Wah, dia cerita tentang rasuah, jangan makan rasuah. Rupanya dia sendiri yang makan rasuah. Yang keenam, Imam Mujahid memberikan pendapat Allah menjadikan batu itu lebih bermanfaat daripada menjadikan orang Yahudi. Batu memberikan manfaat kerana mampu mengeluarkan air dan bertasbih kepada Allah. Batu takut dan tunduk kepada Allah, sebagaimana firman Allah surah Al-Isra ayat 17, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tiadalah sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Nampak? Imam Mujahid memberi pendapat Allah menjadikan batu lebih bermanfaat daripada menjadikan orang Yahudi. Ini perangainya tuan. Kadang-kadang kita tengok kita ni, adakah datangnya kita ni memberi manfaat kepada Islam, atau datangnya kita memberi manfaat kepada masyarakat, kepada negara kita memberi manfaat, ataupun kita didatang tak beri manfaat. Maka Allah dalam bab ini dia kata, Yahudi nak banding dengan batu datang lagi beri manfaat. Apa dia? Dia bertasbih kepada Allah, dia memuji Allah, dan dia mengeluarkan air dari celah-celah batu itu, mengalirkan air. Dia berzikir, subhanallah ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah. Batu tadi. Jadi kalau kita tak nak bertasbih, bimbang kita ni lebih teruk daripada batu tuan-tuan. Lebih teruk daripada batu. Maka bertasbih. Dah pada bulan Rejab ni tuan-tuan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang jalan ni ucaplah. Masa lapang, masa free, masa ni kita berucap tuan-tuan. Besok dah tak ada masa lagi tuan-tuan, mana lagi kita nak berucap. Dan setiap dia kata Siddatul Asya, isteri Fir'aun, adalah seorang permaisuri yang beriman kepada Allah. Ini tuan-tuan boleh buka dalam surah At-Tahrim. Beza antara isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Dua-dua isteri Nabi ni masuk dalam neraka Allah. Tapi isteri Fir'aun masuk syurga Allah. Nak menunjukkan kepada kita, hari ni tak boleh berbangga. Jangan kita ingat bila kita jadi bini ustaz, wah mesti hebat. Tak, belum tentu lagi. Kan? Belum tentu lagi. Jadi menteri, isteri menteri besar, jalan mengengkang terus. Kita ingat kita hebat. Belum tentu lagi tuan-tuan. Dalam bab ini, kita tengok isteri Fir'aun, Allah masukkan dalam syurga. Sebab apa? Sebab dia iman dia. Walaupun dia duduk dalam istana Fir'aun lama, dia tak terpengaruh dengan Fir'aun. Tapi sayangnya, isteri Nabi Nuh alaihi salam duduk sebantal, tidur sebantal.
mimpi lain-lain. Isteri Nabi Lut tidur sebantal, mimpi lain-lain. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut mati masuk neraka. Sayang 1000 kali sayang, dia tidak dapat manfaat daripada kehadiran Nabi Nuh, daripada kehadiran Nabi Lut alaihi salam. Jangan sampai kita ni tuan-tuan duduk rumah dekat masjid, duduk rumah dekat surau, ustaz datang bergilir-gilir berkuliah, tapi sayang kita tidak dapat manfaat daripada kehadiran ustaz yang ramai-ramai tadi. Maka rugilah kita tuan-tuan dan dimasukkan ke dalam syurga untuk mengikut Sayyidah Aisyah. Allah bertanya, mengapa kamu mahu masuk ke syurga sedangkan kamu hanyalah batu? Maka batu itu berkata, ya Tuhanku, bukankah kamu berfirman bahan api neraka itu terdiri daripada manusia dan batu? Maka aku tidak rela menjadi bakaran api neraka. Aku mahu masuk ke syurga Allah yang memperkenan dan doa batu itu tadi. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Umpan api neraka tu Allah dan batu. Umpan api neraka tu manusia dan batu. Maka kata batu ni, aku tak sanggup ya Allah nak masuk dalam neraka ni, aku tak sanggup. Aku tak sanggup ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok batu yang begitu keras, batu yang begitu pejal. Bila dibakar dengan api dia menjadi bertambah keras, bertambah pejal. Tapi sayang bila batu dikatakan menjadi umpan api neraka, batu mampu menangis takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ni tuan-tuan, tak kuat mana pun kena exhaust motor dah melecur tuan-tuan, tapi kita tak pernah menangis nak takut kepada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam suasana kita berada dalam bulan Rejab yang mulia ni tuan-tuan, kita membersihkan hati-hati kita, banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Rejab yang kita lalui ini dapat benar-benar membersihkan hati kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah panjang usia kita menyambung kembali pada ayat yang ke-74 daripada surah Al-Baqarah itu sendiri. Saya rasa kita tak berkesempatan untuk buka kitab kita. Minggu depan nanti kita akan sambung balik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berselawat selepas ni tuan-tuan dengan 3 kali selawat. Boleh kita selawat sekarang? Boleh selawat kan? Yang selawat tuan-tuan, ini bila dia letak bawah ni bermakna nak suruh saya bawa lah selawat tu. Dah ada ni kita selawat lah tuan-tuan yang ada. Ikut saya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Saing 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Lagi sekali. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah
Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, semalam saya dihubungi oleh seorang guru daripada sebuah madrasah tahfiz. Dia minta saya suruh tolong carikan mana-mana ada orang kalau nak sponsor beras untuk makanan untuk dibuat masak bagi pelajar-pelajar tahfiz. Dengar bukan saya punya bukan saya punya. Dia hubungi saya suruh cari sumbangan-sumbangan kalau ada mana-mana orang yang nak menyumbang untuk memberi beras untuk pelajar-pelajar tahfiz buat makan. Pelajar-pelajar tahfiz. Sekarang saya tak minta sekarang lah. Nanti tuan-tuan cuba bincangkan macam mana. Saya tak minta banyak-banyak. Kalau tak boleh banyak. Ini ada tak 400 orang datang ni. Kalau tuan-tuan boleh, maknanya satu orang dapat satu kampit beras pun jadilah. Ini rasa saya lebih daripada 50 kampit. Dia minta semalam kalau boleh dalam 50 kampit Ustaz. 50 kampit. Sama ada caranya. Tuan-tuan jangan ingat saya dak, ini bukan saya punya Ini bukan saya. Saya beras 50 kampit nak buat apa? Ni ada tutup ni. Ni tutup hendaklah ni. Tuan-tuan jangan ingat saya yang nak tadi.